Hati yang sentiasa bersih, sentiasa berpandangan positif. Dalam hidup kita ni, jangan kita pandang negatif. Jangan. Istilah anak-anak muda kita yang baru ni, dia sebut, jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Dia sebut begitu. Yang mata lebah, mata yang melihat benda-benda yang bersih, bukan mata lalat yang sentiasa mencari benda-benda yang kotor. Dalam hidup kita ni sentiasa berpositif, positif je dalam hidup kita. Kita ni sentiasa tahu apa yang berlaku dalam hidup kita, semua ada hikmah yang tersendiri. Tak mungkin Allah buat sesuatu pada kita ini dengan keadaan Allah nak buat zalim pada kita. Tak mungkin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, kita syukur pada Allah kerana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai satu tajuk yang penting dalam hidup kita yang disebut dengan tajuk su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk pada seseorang. Tajuk ni nak ajar dan nak didik diri kita supaya kita ni jangan sampai peringkat bila kita menghadap di hadapan Allah tiba-tiba kita dipilih dalam keadaan yang sebegini. Tetapi biarlah kita dipilih dalam keadaan husnul khatimah. Lawan kepada su'ul khatimah dipanggil yang disebut dengan husnul khatimah. Ramai di kalangan kita ni, kita tak perasan yang kita ni buat satu amalan menyebabkan kitanya menjadi su'ul khatimah. Yang ni yang jadi bahaya dalam hidup kita. Biar kita ni waktu mana kita hidup atas dunia ni, kita sedang mencorak untuk satu saat, waktu mana kita dekat nak menghadap depan Allah, lalu Allah pilih kita menjadi husnul khatimah. Yang ni yang kita nak sangat dalam diri kita. Husnul khatimah maksudnya mati dalam keadaan baik. Manakala su'ul khatimah maknanya mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan baik ni ada 2-3 cara yang saya pernah sebut pada jemaah dah. Sebab apa kita mati dalam keadaan baik ni dipanggil husnul khatimah? Jawabnya kerana kita boleh mengucap kalimah tayyibah di akhir kalimah perjalanan hidup kita. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan yang dianya sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup dia, maka orang ni di kalangan orang-orang yang dipanggil mati husnul khatimah. Kalimah tayyibah ni termasuklah yang kita sebut ada yang Rasulullah pesan pada kita yang belajar-belajar ni, tolong ingat doa yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah dia sebut bila kamu dekat nak meninggal dunia, kamu sebut la ilaha illallahul halimul karim sebanyak lebih kurang 3 kali. Anda pernah sebut pada jemaah yang ini, la ilaha illallahul halimul karim sebanyak 3 kali.
Kemudian kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 3 kali juga. Kemudian hujung tu kita sebut Tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ni sekali je kita sebut. Tu ada dalam kitab yang ana karang tu saat dekat dengan kematian. Bila ada kitab yang RM10 tu kan, dalam kitab tu ada doa tu, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim sebanyak 3 kali. Lupa dalam pada muka surat 49 tak silap ni, buku kecil tu lah, persiapan menjelang kematian. Ni tanda orang ni dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Satu. Yang kedua, orang yang mati husnul khatimah ni dia mati dalam keadaan di tempat yang baik. Di tempat yang baik. Mati kat mana? Mati dekat Mekah, mati dekat Madinah, mati dekat Masjidil Aqsa. Mati yang baik, tempat yang baik dipanggil husnul khatimah. Husnul khatimah pada seorang. Yang ni kita berangan-anganlah mati dalam keadaan demikian. Apa lagi? Keadaan yang ketiga, mati dalam keadaan suasana yang baik. Suasana yang baik ni maksudnya apa dia? Mati tengah perang, menyebut nama Allah, berperang mempertahankan Islam. Mati dia dalam keadaan demikian, orang ni panggil mati syahid. Orang panggil husnul khatimah. Orang mati dalam keadaan sujud, sedang sujud dia mati, tengah-tengah dia solat tiba-tiba dia mati, keadaan yang baik, maka dipanggil husnul khatimah. Yang ni yang kita nak dalam hidup kita. Ulama-ulama sebut bila kita diberi pilihan oleh Allah untuk kita mati, ada 2 je pilihan. Sama ada mati husnul khatimah ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Macam mana nak mati dalam keadaan husnul khatimah? Di antaranya kita diajar supaya sentiasa istiqamah dengan Islam. Jangan kita ni teragak-agak dengan Islam. Hidup dengan Islam ni kena sentiasa berkeyakinan, yakin sepanjang masa. Aku ni dipesan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Yang ni nak suruh bila kita dapat Islam, kita istiqamah dengan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua ni, macam mana kita nak suruh istiqamah ni? Hati kita jangan berbolak-balik. Hati kita ni jangan sampai kita ni bertukar-tukar pada diri kita ni. Jangan berbolak-balik hati kita. Hati kita ni kena tetap. Sehingga kan kita diajar supaya baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa kita. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati manusia, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tolong tetapkanlah hati aku dalam agama kamu. Wa ala ta'atika, biar kamu ni boleh sentiasa, aku ni sentiasa taat pada kamu. Wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu kita sebut, maha suci kamu ya Allah, aku ni sentiasa buat zalim pada diri aku ni sendiri. Yang ketiga, macam mana kita nak suruh jadi husnul khatimah pada kita? Sentiasa berada di tempat yang baik dan orang yang baik. Ini kena ada pada diri kita. Sentiasa hidup kita ni dekat dengan orang yang baik dan tempat yang baik. Jangan kita ni membiarkan diri kita ni pergi tempat-tempat yang tak baik. Dan jangan biarkan diri kita ni duduk berkawan dengan orang yang tak baik. Nanti kita ni mati dalam keadaan su'ul khatimah. Islam larang kita ni berkawan dengan orang yang tak baik. Berkawanlah dengan orang baik, berduduk dengan orang soleh. Kalau boleh sentiasa dalam halaqah dengan hidup kita ni dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Pasangan hidup kita yang soleh, anak-anak kita yang soleh, keluarga kita yang soleh, jiran tetangga kita yang soleh. Bila kita dapat yang ni dalam hidup kita ni, kita akan pasti ni kita ni dekat nak meninggal dunia je, orang-orang soleh ni akan memberi kekuatan pada kita. Ini kekuatan dalam hidup kita. Anak-anak kita baca doa untuk kita, keluarga kita baca doa untuk diri kita. Semua orang soleh tadi akan bantu kita untuk jadi husnul khatimah. Itu kekuatan. Jangan biarkan diri kita ni duduk dengan orang yang buruk. Ramai buruk orang yang hidup dalam keadaan
tak ingat tentang mati. Bila kita duduk dengan orang yang jenis demikian, tahu-tahu sampai ajal kita, di saat itu menyesal tak sudah kita mati bersama dengan orang yang tak baik, mati dalam keadaan yang suasana yang tak baik, ataupun elok parking kereta, parking depan kedai nombor ekor misal contoh, sampai kedai depan kedai nombor ekor, mati kita, kereta pemati, kita pemati dia panggil, dua-dua mati. Bila sampai depan kedai nombor ekor tu, mati kita. Agak-agak orang nak sebut apa dia? Orang kata Allah, dia ni, orang tanya mati kat mana? Mati depan kedai nombor ekor. Allah, malunya kita, malu kita. Walaupun kita tak masuk kedai nombor ekor tu, tapi oleh kerana kita mati di tempat sebegitu, orang akan bercakap mati dia dekat-dekat dengan depan kedai nombor ekor. Walaupun dia tak masuk kedai nombor ekor, tapi membawa fitnah, membuka fitnah. Sebab tu Islam ajar jangan membiasakan diri kita pergi tempat-tempat yang tak sebegitu, yang tak elok. Jangan biarkan diri kita ni, kalau boleh kita lalu kawasan yang tak elok tu cepat-cepat. Jangan kita ni lalu kawasan yang tak elok tu, kita mata kita memandang je nak tengok orang buat maksiat. Jangan demikian, bimbang-bimbang mati kita di tempat yang sedemikian rupa. Ayat ni semua usaha-usaha yang diajar, macam mana kita nak suruh kita ni dapat husnul khatimah. Yang selebihnya alim ulama sebut baca doa sepanjang masa. Doa jangan berhenti. Alim ulama sebut baca doa, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la takhtin ajalana bisu'il khatimah. Baca doa ni, ya Allah tolong matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah wa la takhtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah jangan matikan saya di saat mana su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk pada diri saya. Hari ni kita nak bincang tajuk ni lah, su'ul khatimah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, innar rajula la ya'malu zaman tawil bi a'mali ahli jannah summa yaqtimu Allahu lahu amalahu bi a'mali ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu zaman tawil bi a'mali ahli an-nar summa yaqtimu Allahu lahu amalahu bi a'mali ahli jannah. Allahu Akbar. Hadis ni alim ulama menangis. Bila ada alim ulama bila baca hadis ni nangis alim ulama. Rasulullah cerita macam ni, ada seorang lelaki itu beramal dengan amalan yang panjang, dengan amalan-amalan ahli syurga. Hidup dia ni buat amalan ahli syurga, lama amalan dia dengan amalan ahli syurga. Semenjak daripada kecil dididik dengan amalan ahli syurga, sampai dia dah tua dah. Bila dia sampai tua dah, summa yaqtimullahu lahu amalahu bi a'mali ahli nar. Hujung-hujung tu Allah matikan dia dengan ditutup amalan dia dengan amalan-amalan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang hidup dia buat benda yang baik, lama-lama dia jadi bosan dengan amalan baik dia tadi. Dia buat amalan ahli syurga, tapi bila dekat nak mati, dia tinggal segala amalan tu, dia berbuat amalan jahat, dia buat amalan ahli neraka, lalu dia mati dalam keadaan jadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dah ada dah ni orang macam ni. Ada ramai dah kita berjumpa. Saya pernah jumpa dengan orang yang seorang hamba Allah datang bagi tahu kepada saya, Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Ayah saya berhenti dah solat sekarang, tak nak solat dah. Kita tanya, kenapa tak nak solat? Dia kata dia dah penat dah solat. Dah penat dah solat. Kita tanya dia berapa umur dia? Dia jawab 75 tahun dah Ustaz. 75 tahun tak solat sekarang. Dia tak nak solat. Sejak bila? Sejak umur dia 70 tahun. Itulah dia sebut. Dia 70 tahun dia berhenti solat. 5 tahun dah tak solat. Kita tanya kenapa jadi demikian? Dia jawab, dia kata ayah saya, dia kata dia penat dah solat. Penat dah dalam hidup dia solat ini sini. Jadi dia tak nak solat dah sekarang. Ini dia jadi demikian. Perangai. Ada orang yang jenis demikian. Tanya pada dia ni tak pernah solat ke dulu? Dulu dia ni ustaz tu imam masjid ustaz.
Bila dia pencen jadi imam, dia pencen dengan solat-solat sekali. Yang ni ada juga yang perangai demikian. Ni tok imam ni. Tok imam boleh buat demikian. Tok makmum tak kira lagi tu. Kalau tok imam pun ada perangai macam tu, makmum sama. Dia akan jadi lebih teruk daripada demikian. Ni nak sebut gambaran ada orang yang hidup dia amalan sepanjang zaman yang panjang dalam hidup dia bi a'mali ahli jannah. Buat amalan ahli syurga. Summa yahtimullahu lahu amalahu bi a'mali ahli nar. Kemudian dimatikan oleh Allah di saat mana dekat nak mati, berubah perangai menjadi ahli neraka Allah SWT. Tak nak lagi baca Quran, nak karaoke je tiap-tiap hari. Tak nak lagi zikir-zikir, tak nak. Suka bercakap tentang keburukan orang. Tiap-tiap hari, ujung-ujung umur dia ni cerita perangai rontok, cerita perangai orang ni. Dia tak nak cerita tentang perangai diri dia yang sedang buruk tersebut. Kemudian Rasulullah sebut, wa innar rajula, ada orang, seseorang ini la ya'malu zaman tawil bi a'mali ahli nar. Ada orang yang dia hidup panjang masa dia dengan amalan ahli neraka. Dia buat perangai-perangai ahli neraka. Summa yahtimullahu lahu amalahu bi a'mali ahli jannah. Tiba-tiba waktu mana dekat nak mati, berubah perangai dia menjadi ahli-ahli syurga Allah SWT. Allah mematikan dia dalam keadaan ahli syurga Allah SWT. Ada orang demikian. Ini dipanggil apa dia? Dipanggil hidayah. Hidayah yang Allah bagi. Suatu dalam banyak-banyak doa dalam hidup kita ni, bila kita ni dalam hidup kita ni, benda yang kita kena minta dalam hidup ialah hidayah Allah. Hidayah Allah. Lepas pada kita dapat hidayah, kita minta istiqamah. Biar istiqamah dalam hidup. Dalam hidup kita ni minta hidayah. Tiap-tiap kali mana kita solat, baca doa Allah. Kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah. Ya Allah, tolong kamu gerakkan jasad saya ni ya Allah. Ni hidayah. Hidayah ni tak semua orang dapat dalam hidup. Allah pilih. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah pilih orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Lepas pada Allah bagi hidayah, minta Allah istiqamahkan kita. Kerana dalam hidup kita ni, bila kita dapat hidayah, kita nak istiqamah ni payah. Istiqamah maksudnya apa dia? Sentiasa semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ni istiqamah. Istiqamah ni bukan serata sama begitu, tidak. Istiqamah ni semakin kita berusia semakin soleh, semakin berusia semakin soleh. Itu dipanggil istiqamah. Istiqamah ni menaik. Dia bukan merata, bukan statik, tidak. Tapi istiqamah ni semakin lama semakin baik, semakin lama semakin soleh. Itu istiqamah dalam hidup kita. Dalam hidup kita diminta dengan Allah, ya Allah, tolong tetapkanlah hati aku ya Allah. Tolonglah hati aku ni ya Allah. Kita sentiasa minta dengan Allah, istiqamahkan aku ya Allah. Ada orang yang hidup atas dunia ni, bila dia dalam keadaan yang dia dapat hidayah, dia rasa dia lapang dah pada diri dia. Dia tak jadi istiqamah. Bila dia jadi isteri ustaz, misal contohnya. Bila dia jadi apa dia anak tu imam, misal contohnya. Bila dia jadi apa dia jiran tetangga dengan ustaz, dia ataupun dia rasa diri dia dah ustaz. Ni pun perangai juga ni. Bila dia rasa diri dia dah warak, diri dia dah alim dalam hidup dia tak jadi istiqamah. Dia gugur daripada perkara demikian. Ada di kalangan kita tenggelam timbul dalam buat amal ibadah. Amal mana di kalangan kita ni dalam buat amal ibadah dia jadi sekejap rajin, sekejap kita malas. Yang tu yang menyebabkan Rasulullah pesan, bila bangun daripada tidur je baca doa terus. Baca doa apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa kan Rasulullah ajar pada kita. Bangun tidur je baca doa terus. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku daripada hammi. Hammi maknanya rasa duka cita, stres dalam hidup.
Bahasa yang mudahnya, tertekan. Bangun tidur, tengok muka suami kita, hidup lagi orang tua ni kita. Tu tertekan dipanggil. Rasa pergi ke dapur tu, masuk ke dapur tengok bersepah je dapur. Hamil. Dia jadi bebanan dalam hidup kita. Tengok pakaian kita bertimbun tak basuh. Yang tak basuh tu satu, yang tak berlipat satu. Nak sebutnya demikian. Dalam hidup kita ni jadi bebanan, tekanan. Allah, sepah selera dia ni hamil dipanggil. Minta ya Allah, lindungilah aku saat mana aku kena hamil. Wal hazan, dan waktu mana aku duka cita ya Allah. Hidup ni tak selama-lamanya gembira. Dia ada masa yang kita ni duka cita. Waktu mana aku duka cita ni ya Allah, tolonglah bantu aku ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Lindungilah aku daripada aku ni jadi lesu dan tak bermaya, jadi malas. Malas kita ni kan ada lesu. Bangun daripada tidur tu tergolek-golek atas katil 7 kali pula tu pusing. Nak sebutnya susahnya nak bangun, lesu tak bermaya. Bila tak bermaya ni satu penyakit ni dalam hidup kita. Wal kasal, rasa malas je pada diri kita. Malas nak bergerak, malas nak buat itu pun malas. Malas ni ada penyakit dalam hidup kita demikian. Ya Allah, lindungilah aku saat ini ya Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Lindungilah aku daripada aku ni jadi penakut dan juga al-bukhl, jadi kedekut dalam hidup. Dekut, jadi sayang pada harta benda. Jadi kita ni jadi nak menyimpan dia. Jadi kita ni jadi bakhil dalam hidup. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Lindungilah aku daripada dililit dengan hutang piutang yang banyak dan juga penguasa-penguasa yang jahat. Pemimpin-pemimpin yang jahat. Wa qahri rijal. Orang yang ada kekuatan, dia paksa kita pula. Paksa pada diri kita. Minta lindungilah ya Allah. Aku biar selamatlah dalam keadaan yang sebegini. Ni nak sebutnya dalam hidup kita ni, nak suruh kita ni boleh istiqamah. Kerana hidayah ni pemilik dia Allah. Allah yang gerakkan kita buat. Dan lepas itu nak istiqamah ni, siapa yang boleh jadikan kita istiqamah? Allah. Tiba-tiba dua ni tercabut. Na'udzubillah min dzalik. Bila tercabut yang dua ni, tercabut pada diri kita ni, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mati terus dalam keadaan su'ul khatimah pada diri seorang. Buat amalan, buat je. Tapi sampai satu peringkat putus asa. Dah lama dah aku berdoa ya Allah. Sama je aku berdoa. Orang yang putus asa kan, sampai dia tak nak berdoa, malas nak berdoa, dia sebut. Dalam keadaan dia tak nak berdoa tu, tiba-tiba sampai ajal pada dia. Dia mati dalam keadaan yang bagaimana? Dia waktu mana dia nak marah? Dia nak marah dengan apa yang berlaku dalam hidup dia. Dia rasa tak sebut tak kena dalam hidup dia. Tiba-tiba sampai ajal dia di saat tersebut. Macam mana keadaan demikian pada diri dia? Patut Islam suruh jaga hati kita, jaga amalan kita. Jangan ada perasaan putus asa dalam hidup kita. Jangan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni dia ada benda-benda yang demikian. Kadang-kadang kita tertekan, putus asa dengan pasangan hidup kita, putus asa dengan anak kita, putus asa dengan jiran tetangga kita, putus asa dalam hidup kita ni dengan siapa? Dengan kerjaya kita. Bila sampai tahap demikian, syaitan masuk. Waktu tu syaitan masuk, tiba-tiba sampai ajal kita. Na'udzubillah. Waktu mana syaitan menguasai. Orang yang minum arak tu, kenapa dia minum arak? Dia berputus asa dalam hidupnya. Orang yang hisap dadah tu kenapa? Dia hisap dadah kerana dia berputus asa dalam hidupnya. Orang yang buka aurat tu kenapa? Dia tahu kan tutup aurat tu wajib, kerana dia berputus asa dengan Allah. Kalau dia tak berputus asa dengan Allah, dia sentiasa meyakini ada hikmah, ada itu dan sebagainya, mana mungkin dia akan buat kerja-kerja demikian. Tapi ni orang yang berani buat maksiat ni, kerana apa dia? Kerana hidup dia berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak dia putus asa, lalu Allah matikan dia. Di saat mana dia dalam keadaan berputus asa tu, mati dia dalam keadaan su'ul khatimah dalam hidup dia.
Ini nak kena jaga diri kita demikian. Jangan wala tayasu min rahmatillah. Allah pesan pada kita, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu amal ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu amal ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar wa innamal a'mal bil khawatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, ada seorang hamba beramal dengan amalan ahli neraka, wa innahu min ahli jannah, tapi rupa-rupanya dia dekat-dekat nak mati dia berubah menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak sebutnya ada orang yang macam ni. Kemudian wa ya'malu amali ahli jannah, dan dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, wa innahu min ahli nar, sedangkan yang tu dia sendiri di kalangan ahli neraka. Kenapa dia jadi ahli neraka? Wa innamal a'mal bil khawatim, kerana semua amalan ini Allah ambil kira kemuncak dia bila kamu sampai di garisan penamat. Garisan penamat yang tu dia ambil kira. Semua yang ni kalau kita tengok orang lumba lari kan, berlumba laju di awal, tapi kalau di akhir kamu berjalan je dekat garisan penamat, kamu tak berjaya. Berjaya ni bila dekat garisan penamat. Garisan penamat kita apa dia? Waktu mana kita dekat nak mati. Satu saya sebut banyak kali kan pada jemaah, dalam hidup kita ni jangan ada di kalangan kita ni buat istilah kita ni sedang pencin. Jangan. Tak ada istilah pencin dalam Islam. Pencin yang dimaksudkan dengan kerja tu, itu mungkin boleh kita sebut. Tapi pencin dalam agama tak ada. Tak ada dalam istilah pencin pada kita. Kalau orang tanya pada kita, sekarang buat apa? Kita jawab, sekarang sedang berusaha untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Kena jawab demikian. Jangan orang tanya kita, sekarang kerja apa? Tak ada kerja. Habis buat apa? Buat dek je disebut. Buat dek je dalam hidup. Jangan. Hidup ni, dalam hidup kita ni sedang berusaha. Usaha untuk apa? Bil khawatim. Di hujung nanti, bila kita dekat nak mati nanti, macam mana kematian kita? Yang ni yang diajar dalam hidup kita, agar kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, su'ul khatimah tidak akan berlaku pada orang yang benar-benar istiqamah. Jadilah su'ul khatimah tak akan berlaku pada orang yang istiqamah. Maksudnya apa dia? Kita ni konsisten dalam amal ibadah dan semakin meningkat dalam amal ibadah. Tak akan berlaku pada orang yang hidup dia sentiasa jaga kebaikan dia, jaga amalan soleh ni. Maksudnya kita ni, saya nak sebut pada jemaah sekalian, semakin kita berusia, badan kita ni semakin lesu, semakin tak berkeupayaan, tapi semangat kita mesti besar. Itu kita kena faham demikian. Jangan kita ni semakin berusia, semangat kita semakin pudar seusia dengan usia kita. Jangan begitu. Para hadis kan perhati betul-betul kan, ramai di kalangan mak kita, ayah kita ni, bila dia dah semakin berusia, dia pun semakin layan usia dia. Tidur je dia. Tak nak jalan. Kalau kita ajak, jom mak kita berjalan, jom kita pergi ke pasar raya, tak naklah, mak sakit lutut. Dia jawab demikian. Pergi je lah, beli je lah apa yang boleh beli. Dia tak ada semangat dia panggil. Kita ajak, jom pergi masjid dengan ceramah, lagi tak nak sebut. Lagi tak nak dia sebut. Mak kalau pergi sakit belakang, sakit lama pula, ustaz pula sampai lewat, misal contoh. Dia jadi demikian. Kita pun di waktu ini kita tengok lesu dia kan, tak ada keupayaan. Islam dia tak nak macam tu. Islam nak lagi kita berusia, lagi semangat nak buat benda yang baik. Benda yang baik ni, semakin badan kita lesu, tak berkeupayaan, tapi kita nak buat benda yang baik. Benda yang baik ini sendiri. Kita tak mampu. Mak yang panggil, dia kata rumah kamu ni, mak tengok lama dah tak buat jamuan.
Lama dah tak ada kenduri-kenduri. Katanya mak dia sebut. Mak ni sebut, mak ni tak mampu nak masak-masak semua. Ambil duit mak ni buat jamuan. Adik digunakan duit dia buat jamuan. Kamu ni tak ada jamuan ni, nanti kan tak ada berkat rumah tangga. Mak kita ni sebut demikian. Bila begitu, mak kita ni semangat. Kita pun panggil adik-beradik, mai makan. Kenapa? Mak suruh buat jamuan kat rumah. Ni dipanggil semangat yang besar, yang Islam nak macam ni. Orang ni kalau dia ada pada diri dia sentiasa bersemangat, sentiasa dia bagi semangat ada anak dia. Anak dia kata, kamu kenapa tak pergi rumah abang? Mak ni tanya, kamu kenapa tak pergi rumah abang? Lama dah tengok tak berhubung dengan abang ni. Kenapa? Kata dia, terasa hati dengan abang. Mak kita sebut macam, mak dia sebut jangan terasa hati. Adik-beradik jangan ambil hati. Adik-beradik, mak ni bagi semangat. Mak tak nak nanti mak mati di saat mana anak-anak mak sedang berkelahi. Tak nak. Yang sebut demikian. Ini semangat. Ibu ni semangat. Ibu ni bagi semangat. Jangan ibu pula tambah melemahkan semangat. Mak dah kata abang engkau jahat. Dah lama dah mak sebut demikian. Ini tanda tak istiqamah. Jangan. Manakala kita ni nak jadi mak, suatu hari nanti kita akan jadi orang yang berusia dalam hidup. Bila kita berusia, kita ingat betul-betul yang saya sebut ni. Dalam hidup kita, makin kita berusia, semakin semangat yang besar, manakala badan kita sedang lesu. Ni dia panggil. Yang ni kalau kita dalam keadaan semangat kita besar, badan kita lesu, pahala kita ni semakin banyak. Di saat tersebut kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Ni kita akan dapat demikian. Tapi kalau kita ni dalam keadaan yang badan kita lesu, kita layan kelesuan tadi, kita ni senang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita cepat putus asa bila anak-anak tak datang ziarah kita, bila kita tak ada lagi orang nak tanya khabar tentang kita, kita mula matilah lebih baik, kita sebut demikian. Mula kita jadi demikian. Ni kerana apa dia? Syaitan mula tersat. Syaitan masuk sehingga kan kita tak jadi orang yang istiqamah. Jadilah orang yang istiqamah dalam hidup kita ni, berkekalan dengan nak buat benda yang baik. Semakin berusia semakin soleh, semakin berusia semakin soleh. Kita kena letak dalam pemikiran kita begitu. Aku mesti jadi begitu dalam hidup aku. Aku ni bukan orang yang cepat dikalahkan oleh hawa nafsu, bukan cepat dikalahkan oleh syaitan. Aku mesti jadi orang yang sentiasa semakin berusia, semakin aku ni dekat dengan Allah. Jangan kita jadi hilang nilai. Jangan. Sebenarnya kita ni kalau orang yang boleh istiqamah, bila dia semakin berusia, dia semakin bernilai di sisi Allah. Umur dia tu kan, Rasulullah sebut khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah sebut sebaik-baik manusia orang yang Allah panjangkan umur dia. Semakin panjang umur dia, semakin soleh, semakin cantik amalan dia. Semakin cantik amalan dia. Kita ni berusia memakai pakaian ahli syurga. Kita kan, kita ni mula wangi-wangian tu badan kita. Orang tanya, wangi-wangi ni nak ke mana? Nak ke syurga, dia jawab demikian. Orang kata cantik-cantik ni, pakai ni, kenapa? Saya nak suruh saya ni sentiasa dekat dengan Allah. Jangan kita disibuk dengan orang lagi dalam hidup kita. Biar kita semakin berusia, semakin kita dekat dengan Allah SWT. Jangan kita ni, cuba kita perhatikan setengah-setengah orang-orang tua, semakin dia tua, semakin kusuk masam je tu badan dia. Semakin dia tak bermaya je. Kita pergi ke bilik dia tu, bau semacam bilik dia. Kita tahu dah bau badan dia tu kan. Jangan begitu. Pastikan dia semakin berusia, semakin tampak ahli syurga pada diri dia. Itu cara demikian dalam kehidupan kita. Kemudian su'ul khatimah tidak akan berlaku pada orang yang benar-benar istiqamah, serta mempunyai jiwa yang bersih, hati yang sentiasa bersih, sentiasa berpandangan positif. Dalam hidup kita ni jangan kita pandang negatif. Jangan. Istilah anak-anak muda kita yang baru ni, dia sebut jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Dia sebut begitu. Dia mata lebah, mata yang melihat benda-benda yang bersih.
bukan mata lalat yang sentiasa mencari benda-benda yang kotor. Dalam hidup kita ni sentiasa berpositif je dalam hidup kita. Kita ni sentiasa tahu apa yang berlaku dalam hidup kita semua ada hikmah yang tersendiri. Tak mungkin Allah buat sesuatu pada kita ini dengan keadaan Allah nak buat zalim pada kita. Tak mungkin. Allah tak akan buat zalim pada kita. Kita sentiasa ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan hidup kita ni dengan satu bebanan, kecuali satu benda yang Allah bagi pada kita tu memang layak pun untuk kita pikul. Ini dalam hidup kita demikian. Segala apa yang kita lalui, kita nampak ada hikmah, ada kebaikan yang Allah sedang bagi pada kita. Orang ni kalau dia sentiasa hidup begitu, dia tak nampak buruknya, dia tak nampak yang buruk, dia nampak yang baik, yang baik, yang baik dalam hidup dia. Dia nampak kebaikan-kebaikan itu. Maksud dia nampak ni, jangan sampai orang tindas dia pula dengan. Maksudnya dia pandang baik-baik itu, jangan sampai dia hilang jati diri. Jangan. Orang, kalau kita ni ada juga orang yang dia nampak baik-baik sehingga dia jadi hidup dia jadi buruk pula dengan dia terlampau baik dalam hidup dia. Tak boleh. Islam bukan nak macam tu. Islam nak kamu kena nampak kebaikan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Bila kamu nampak dengan ilmu kebaikan tadi, kamu akan rasa semua benda yang kamu lalui dalam hidup kamu ni ada hikmah yang tersendiri yang Allah sedang beri dalam hidup kita. Dan kalau kita berjaya melalui hikmah ini dengan cara yang baik, kita akan berjaya bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita akan senyum indah. Macam kita ni kan datang tadi kan, misal contoh, datang kita belajar dalam keadaan kita tadi teragak-agak nak datang ke tak datang, nak datang ke tak datang. Jiwa kita ni begitu. Kan aku datang, ustaz tak datang, misal contoh. Ataupun aku datang, ustaz tak datang-datang. Dia akan jadi demikian pada diri kita. Tapi kita tolak je. Tolak. Kita tolak perasaan itu. Lalu kita pandang ada hikmah, ada kebaikan yang Allah nak bagi dalam hidup aku. Ada benda datang, kita lawan. Kita akan, bila kita mati, kita menghadap depan Allah, kita senyum indah dengan kerenah dan keletah kita sepanjang kita hidup di atas dunia. Kita akan tersenyum sendiri. Alhamdulillah buat juga benda yang begitu. Bagusnya aku. Kita akan seronok apa dia? Allah tayangkan balik. Cuba kamu tengok perangai kamu tadi. Bila kamu nak datang tadi kan, berapa kali kamu betulkan kain tudung? Berapa kali? Waktu mana kamu nak datang, kamu tengok perangai kamu, Allah tunjuk semua tu indah dalam hidup itu. Alhamdulillah kita. Duduk kita ni, duduk mendengar kuliah ni kan, berapa kali kita betulkan tulang belakang kan? Duduk kejap-kejap tu, kemudian lenguh balik, kemudian betul balik kita ni. Di akhirat nanti bila kita dalam kubur, kita senyum aku, seronoknya aku. Kita ni dengan kerenah kita ni, bagaimana kita seronok tengok kerenah anak-anak kita kan. Anak-anak kita waktu mana dia sedang membesar, kita cerita pada suami kita. Bila suami balik, kita cerita perangai anak kita macam ni. Demikian juga waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Bila kita menghadap depan Allah nanti, kita akan senyum. Tak habis-habis kita senyum. Suka kita. Alhamdulillah aku jadi orang mukmin. Alhamdulillah aku hidup dalam keadaan istiqamah. Alhamdulillah aku penat-penat pun aku buat juga. Ni semua ni gambaran yang kita tunjuk bersihnya hati dalam hidup kita untuk sentiasa positif dalam setiap keadaan. Payah para hadirin sekalian. Saya nak sebut tak mudah, tapi perlu dibuat. Jangan kita ni sentiasa melayan daripada diri kita. Jangan. Dalam hidup kita ni, pandai kitanya menyusun untuk kebahagiaan kita pada masa akan datang nanti. Kita kan nak bangun sembahyang tahajud tu kan, payah kan. Bunyi jam loceng tu, kering, pak, tutup dulu perangai kita. Kemudian bangun tu, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding, nak masuk bilik air, jumpa bilik air tu, bersila pula tak bilik air. Susahnya nak bangun kita ni. Kita ambil wuduk, dah selesai dah ambil wuduk tu, elok dah ambil wuduk, selesai semua dah, pakai kain sembahyang tu, meniaga pula atas sejadah. Nak sebutnya susahnya dalam hidup kita. Tapi semua tu kita akan jadi indah.
Bila jadi indah? Bila kita dalam kubur nanti, Allah tunjuk balik. Tengok perangai kamu. Tengok perangai kamu tu. Perangai kamu tu. Waktu mana tabung derma lalu tu, angkat jatuh. Angkat tu. Angkat 2-3 kali duit tu kan. Nak bagi yang mana ni? Nak bagi yang mana? Terfikir-fikir pada diri kita. Kita nak sebutnya gambaran bagaimana kerenah kita ni, keletah kita ni. Bila kita jaga hati kita, kita seronok, suka tengok perangai kita, tingkah laku kita ni sendiri. Sebab tu alim ulama sebut, dia kata lukislah lukisan yang indah sepanjang hidup ini. Jadilah pelukis yang indah. Maksudnya kita melukis cara hidup kita untuk di akhirat nanti. Hidup kita ni Allah dah ajar dah, macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Kamu akan jadi, kamu akan seronok bila kamu menghadap depan Allah. Sekarang tak rasa dah. Sekarang kita rasa beban. Beban kan? Segala benda yang disuruh oleh Allah ni berat. Berat dalam hidup. Baca Quran, berat tak berat? Berat. Baca a'udzubillah tu cari ain terus. Kat mana nak berhenti? Kita je baru a'udzubillah nak sebutnya berat. Semua kita ni buat benda yang disuruh oleh Allah berat. Berat. Berat kita ni bila kita cuba lawan pada diri kita, bersihnya hati kita ni, bila kita masuk dalam kubur nanti, kita senyum. Tak payah masuk dalam kubur, belum dekat malaikat maut nak cabut nyawa tu, senyum dah berpeluh atas dahi. Peluh atas dahi orang mukmin. Depan nanti kita akan berjumpa. Kemudian mengalir mata ni, mengalir mata. Buat hati aku hidup sekejap, tapi Allah nak ganjarkan ganjaran syurga untuk aku. Puas hati dalam hidup kita. Ni orang mukmin, dia akan jadi demikian. Sehingga kan nak sebutnya su'ul khatimah berlaku pada orang yang akalnya rosak. Kalau kamu nak tahu orang mati su'ul khatimah ni sebab apa? Sebab akal dia rosak. Tak berfikir panjang, fikir pendek, ringkas dalam hidup. Akal yang pendek dalam hidup kamu, dalam keadaan akal yang rosak, serta sentiasa melakukan dosa besar. Kenapa kamu mati su'ul khatimah? Kerana kamu sentiasa fikir kamu pendek je. Orang mukmin ni dia fikir panjang. Cara dia fikir, akal dia waras, cerdik. Orang mukmin ni orang yang cerdik. Dia fikir bukan nak hidup atas dunia je, nak hidup dalam kubur sekejap lagi. Dia sentiasa membayang. Dia dah susun dah jadual dia. Malam pertama macam ni, malam kedua di barzakh macam ni, malam ketiga macam ni. Semua dia dah dapat bayang macam mana keadaan dia. Bila bangun di padang mahsyar nanti, nak bergerak nak cari siapa. Bangun-bangun di padang mahsyar, bila bangun kat kubur tu, jalan tu nak cari siapa, nak buat macam mana. Dia dah tahu dah. Kenapa? Dia dah belajar. Akal dia panjang di atas dunia dah. Dia tahu dah, dan dia buat dah amalan. Ada dah, siap-siap dah. Bangun-bangun dah ada dah kenderaan nak jalan kepada mahsyar Allah. Kemudian ada dah cahaya. Semua dia siapkan di atas dunia. Bila sampai di padang mahsyar, macam mana dia nak suruh dekat boleh minum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dia dah nampak dah. Nak minum air telaga Rasulullah di dunia ni buat macam ni. Macam mana nak suruh biar dekat dengan Rasulullah. Selawat jangan berhenti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ziarah Rasulullah. Kemudian dalam hidup dia dah tahu dah, ni benda-benda yang aku buat ni semua nak suruh dapat dekat dengan Rasulullah. Bila nak melalui titian sirat, nak suruh laju bagaikan kilat yang menyambar di atas titian sirat. Macam mana nak buat? Dia semua dah ada dah. Kenapa dia? Kerana fikiran dia panjang, jauh dalam hidup. Manakala orang yang hidup dia fikir pendek, akal dia rosak. Dia fikir macam mana nak makan. Celik-celik mata je, dia terfikir terus, pagi ni bihun ke roti canai. Dia akan jadi demikian. Dia fikir malam ni nak makan tom yam ke apa dia. Tu je dalam hidup dia. Pemikiran dia berkitar yang demikian. Ni akal yang rosak. Akal yang rosak. Beza apa kamu dengan orang kafir? Orang kafir pun sama fikir macam kamu. Kamu ni tak. Kamu kena fikir, aku nak makan apa dalam syurga nanti. Dan syurga nanti aku nak suruh dapat makan buah yang sedap. Macam mana aku nak dapat makan buah yang sedap dalam syurga? Ni hidup dia celik mata, dia fikir, kalau aku dalam kubur nanti macam mana? Kalau aku di padang mahsyar nanti, orang yang sedang dahaga nanti, aku sendiri ni nak jadi macam mana?
Ini orang yang hidup dalam keadaan berfikiran akal yang waras dalam hidup dia. Bila dia hidup dalam keadaan dia akal yang rosak, sentiasa melakukan dosa besar. Para hadis kan kena faham ya. Buat dosa ni dia jadi beban. Dosa-dosa ni beban. Kena ingat demikian. Adakah orang yang menanggung beban ni dia akan jadi rasa selesa hidup dia? Tak selesa. Para hadis kan ada beban, para hadis kan tak akan selesa. Setiap kali mana orang buat dosa, setiap kali mana itulah dia sedang menanggung beban, memberatkan diri dia, membebankan. Orang yang menanggung beban menyebabkan dia jadi resah gelisah dalam hidup dia. Tak selesa pada diri dia. Kalau perhatikan ada beban, tambah-tambah beban tu berat kat belakang, kita tanggung. Zaman-zaman dulu orang junjung kan, guna junjung bata dan sebagainya. Beban ke tak beban? Beban. Dosa-dosa ni beban. Pahala ni menyenangkan. Kalau kita buat pahala, dapat pahala, kita ni rasa lapang je dah hidup. Allah jadikan demikian. Siapa yang tinggal solat, bahagiakah hidup mereka yang tinggal solat? Tak bahagia. Allah tak jadikan kebahagiaan dengan kemaksiatan. Para hadis kan jangan ingat, bila kita minum arak, katakanlah orang kata tension minum arak lah. Tak, lagi tension hidup kamu. Kamu menambahkan lagi beban dalam hidup kamu. Dahlah kamu ada masalah, kamu pergi minum arak, misal contohnya, kami akan selesai masalah? Tak, dia akan lagi beban dalam hidup kamu. Datang lagi penyakit lain, penyakit yang datang penyakit kanser, datang penyakit serabut, datang hidup dia dalam keadaan tidak pernah menjadikan ketenangan. Sebab itu Islam larang jangan buat dosa, tambah dosa besar. Dosa besar jangan buat. Dosa besar ni kita belajar dalam kitab, ada 75 dosa besar. As-sab'u mawbiqat, disebut 7 dosa besar. Dosa besar ni disebut meninggalkan solat, kemudian apa dia, membuka aurat, kemudian sihir, kemudian berjudi. Ni dosa-dosa besar. Derhaka pada kedua ibu bapa, dosa besar. Jangan buat benda-benda yang demikian dalam hidup kita. Bila kamu buat dosa besar dalam hidup kamu, menyebabkan hidup kamu terbeban. Bila terbeban, bila kamu nak meninggal dunia, senang ke kamu nak lepaskan bebanan? Tak boleh, susah. Bila susah, maka kamu akan jadi su'ul khatimah. Itu yang jadi demikian. Su'ul khatimah ni kenapa dia jadi demikian? Kerana dosa-dosa besar. Tuhan kitab kita ni sebut, sehingga maut datang kepadanya sebelum dia sempat bertaubat. Tiba-tiba tengah-tengah dia buat dosa tersebut, mati dia di keadaan di tengah-tengah yang demikian. Syaitan akan datang padanya ketika dia akan meninggal dunia dan merayu semasa dalam keadaan penuh kebingungan. Masa dekat nak meninggal tu, dia ada satu masa dipanggil sakaratul maut dipanggil. Inna sakaratun azim. Rasulullah sebut sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Rasulullah sebut demikian. Sakarat ni, bila berlaku sakarat, kebanyakan manusia bingung. Yang tak belajar ni, yang tak pernah belajar ni, dia jadi pelik, tergamam dia. Benda apa ni? Apa benda ni? Benda apa tu Allah jadikan jarak masa dia menjadi panjang. Bila seorang kena sakarat, ada yang kena dia rasa macam bagaikan setahun masa sakarat. Ada yang rasa macam 6 bulan. Allah ubah masa. Dia kita tengok sekejap je di antara tembakan peluru. Misal contoh, ditembak, tembak tu nak sampai tu badan dia tu, masa tu kejap je, patutnya demikian. Sakarat kan berlaku pada apa dia, Meja Zahir Allah yarham ini sini. Tertembak kat belakang kan. Tembak kat belakang, kata Nabi tahu demikian. Walaupun sekalipun nak sebutnya, bila kena tu ada sakarat ke dia? Ada sakarat. Allah ubah masa tu jadi panjang. Saat mana peluru dia nak sampai jasad dia ni, nak sampai pada jasad ni, maka di saat tersebut berlaku sakarat. Masa tu bingung ke? Bingungnya amat sangat. Jadi tak tahu apa dia. Waktu itulah syaitan sebut, jangan mati dalam Islam. Macam mana masa sakarat ni? Kalau boleh kita sebut lagi, macam kita bawa kereta penat sangat, ngantuk sangat, bawa kenderaan tu mengantuk tu, kita berhenti tepi jalan, kita tidur kan.
tengah kita tidur tu, kita rasa macam sedang pegang steering lagi. Tiba-tiba gong, kita rasa gong tu terkejut kita, berpeluh tu badan kita. Orang rumah kita tanya, kenapa bang? Abang rasa accident. Padahal tak accident pun. Abang rasa macam mana? Abang tidur tadi. Orang rumah kita tanya. Kita pun tanya, berapa lama dah abang tidur? Baru 5 minit. Baru 5 minit. Tapi kita sendiri mimpi dah. Mimpi berjumpa ular, mimpi berjumpa masuk kebun, keluar kebun. Mimpi merata dah kita. Dalam masa 5 minit kita tidur, round dunia dah kita ni. Meround dunia. Masa begitulah Allah jadikan sakarat yang berlaku pada seseorang. Nah, tu Allah jadikan pada diri kita. Sebab tu kita ni masa tersebut syaitan akan merayu, datang merayu, dan juga dalam keadaan bingung. Su'ul khatimah juga boleh berlaku pada orang yang pada mulanya adalah orang yang istiqamah, tetapi kemudian berubah dan terpesong daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ikut Islam, tapi hujung-hujung tu berubah perangai ni berubah perangai ni dalam keadaan apa dia? Kerana terkesan dengan suasana sekitaran. Mula tanggalkan sunnah, mula kita tanggal sedikit demi sedikit yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara tersebut dialami oleh iblis, yang dalam satu riwayat dinyatakan bahawa iblis telah beribadah pada Allah selama 8,000 tahun, juga seperti yang dialami oleh Bal'am bin Ba'ura yang telah diberi kurnia oleh Allah, tetapi dia sentiasa mengikut hawa nafsunya. Allah Ta'ala berfirman, kamathalis syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Tengok jahatnya syaitan. Kamathalis syaitan, Allah sebut sebagai orang munafik itu macam perangai syaitan, seperti syaitan tu. Idh qala lil insani kfur, ketika mana syaitan ni memujuk manusia supaya jatuh kufur pada Allah. Falamma kafara, ketika mana manusia dah mula kufur, qala inni bari, dia pun sebut aku berlepas, aku tak bersama dengan kamu. Inni bari'un min inni akhafu Allah rabbal alamin, aku ni hanya takut pada Allah yang menjaga alam ini. Ini yang saya nak sebut pada jemaah sekalian ni, biarlah kita istiqamah dengan agama. Alhamdulillah kita dekat jemaah kita ni dipilih oleh Allah untuk kita belajar dan belajar. Bila kita belajar ni, kita minta pada Allah biar kita istiqamah dalam kita belajar. Mana pun biar sampai kita ni menghadap depan Allah dalam keadaan kita belajar. Ni satu cara Allah nak tunjuk sayang pada kita semua. Saya nak sebut pada jemaah, kalau jemaah nak tahu kita ni ahli syurga tak ahli syurga, Allah tunjuk sayang kita ni, Allah buka kita ke jalan agama, tanda kita ahli syurga. Dan kekankanlah, saya sentiasa sebut, jemaah-jemaah yang hadir ni, Allah sayang pada kita. Bila Allah sayang pada kita ni, Allah jadikan kita ni lorongkan pada jalan agama. Buka kita. Dulu-dulu kita tak macam ni. Dulu-dulu kita ni masa-masa macam ni kan, mesti duduk depan TV tengok Tom and Jerry kan. Tapi kita sekarang Allah buka jalan hidup. Allah buka jalan hidup kita ni, nak suruh faham sikit tentang sekejap lagi nak hidup macam mana. Ini tanda apa dia? Tanda Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, Allah tutup hati kita. Allah tutup hati kita ni, Allah tak buka-buka. Yang menyebabkan kita ni nampak yang diajar oleh syaitan, kita tak nampak yang diajar dalam agama ini sendiri. Dan saya pohon supaya jemaah-jemaah boleh istiqamah lah. Bil-bil lagi saya diberitahu bahawa kita ni akan berpindah tempat pula belajar lepas ini. Ada kita terpaksa berpindah, katanya bulan depan, bukan tahun depan, bulan depan nak dipindahkan. Tempat ni akan diumumkan baliklah oleh Abang Jai, kerana ada masalah teknikal yang berlaku ini. Jadi mudah-mudahan kita ni boleh istiqamah dalam kita menuntut ilmu ini sendiri. Kita berhenti setakat ni lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan teman kita ni teman yang diberkati di sisi Allah. Jemaah sekalian, Ana pernah sebut pada jemaah, Ana nak ambil masa dalam 10 minit yang terakhir ni sebelum anak-anak kita ni bawa bawa tabung-tabung ni. Bersama dengan kita ni ada seorang syekh yang alim.
orang yang alim yang datang daripada Iran, yang anda pernah sebut pada jemaah dahulu. Syekh ni dianya belajar, anda tengok dia belajar tu, dia datang daripada Khurasan Iran, daripada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bukan daripada Syiah, tidak. Jangan ingat dia daripada Syiah, tak. Dianya hari ni anda minta supaya beliau hadir sama di majlis ini. Dia tu belajar daripada Khurasan ni, tuan-tuan tahu, dulu orang alim datang daripada Khurasan mengajar di Kelantan. Di Kelantan tu ada lagi pondok Allah yarham Tok Guru Abdul Aziz Nikmat, dia belajar dengan Tok Khurasan daripada Iran. Khurasan ni rupa-rupa Iran. Dia hamba Allah ni Syekh Ismail, dianya dalam keadaan dianya sendirinya belajar di Iran, kemudian sambung belajar di Syria, belajar dengan orang-orang alim di Syria, belajar Quran, belajar hadis sanad dengan sanad, dan dia menghafal hadis sebanyak lebih kurang sanad ni an sampai Rasulullah sebanyak lebih kurang 4,000 lebih hadis. 4,000 lebih hadis, jaranglah. Muda lagi orang ni, baru 28 tahun umur, muda orang ni, tapi dia belajar di Syria. Bila Syria bergolak, dia sambung ke Turki, kemudian belajar dengan syekh-syekh di Turki. Kemudian anak pergi ke Turki 2-3 kali, beliau jumpa dengan anak. Beliau kata, boleh tak dia nak datang ke Malaysia, nak mengajar di Malaysia? Anak pun kata, mengalu-ngalukan sangat, beritahu pada syekh-syekh yang mengajar dia tersebut. Syekh-syekh dia kata, inilah pelajar terbaik yang Allah bagi pada mereka tersebut, dan dia ingatan dia kuat. Allah jadikan dia ni orang yang saleh. Setakat ni anak duduk perhati, bermuamalah dengan dia tak sama dengan bermuamalah dengan orang lain. Beliau turut serta, dan anak suruh dia mengajar anak-anak kita yang habis 30 juzuk Al-Quran tu. Dia mengajar anak-anak kita untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah, dan anak diberitahu oleh beliau tersebut ada dah sampai 28 hadis Rasulullah dah, dengan ijazah sanad dengan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak belajar di sini. Beliau ni pakar dalam ilmu qiraah, bacaan-bacaan, riwayat Hamzah, riwayat Hafs, riwayat yang banyak ni. Jadi anda minta hari ni beliau datang untuk kita dengar sikit bacaan ayat Quran yang beliau baca. Anda minta supaya beliau baca sikit beberapa ayat-ayat yang kita jarang-jarang dengar, dibaca sikit dalam masa 5 minit ini. Kemudian akhir nanti kita akan baca doa penutup lah. Fadhil tafadhal ya Syekh. Ni flyernya ada kat luar. Orang muda lagi, belum kahwin lagi. Siapa-siapa nak buat menantu boleh lah. Fadhal ya Syekh. Akhir kita berdoa, insyaallah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ختم الله به النبوات، أتم الله به الرسالات، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كما قال شيخنا وأستاذنا أستاذ الدسوقي حفظه الله تعالى، والأمر هو امتثال الأمر هو الأدب، وإلا أنا لست أهلا لأن أكون هنا وأقرأ القرآن. سنقرأ إن شاء الله رواية إمام نافع، أول قارئ من قراء
قراءة العشر. The first قارئ قراءة العشر إمام نافع، كان من كبار التابعين وأخذ القرآن عن 70 من القراء التابعين. He take Quran, he read Quran عن 70 تابعين، وكان 70 سنة هو كان يدرس في مسجد النبوي، إمام دار الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. قرأنا إن شاء الله برواية الإمام نافع وله راويان ورش وقالون، جمعنا بين الورش وقالون كليهما إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله نختم بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا وأكرمنا كبارا وسائر المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما واحفظهما من بين أيديهما ومن خلفهما وعن أيمانهما وعن شمائلهما ومن فوقهما، وأعوذ بك أن يغتال من تحتهما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
وصل اللهم وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم